Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma amma ba'd. Alhamdulillah. Kita menyambung lagi bicara kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam perkara faedah dan masalah di bawah tajuk fardu wudu. Pada muka surat 101, faedah memakai serban berdiri. Kerana memakai serban ini merupakan sunnah. Jadi tuan-tuan boleh tengok di dalam Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia punya serban ni, dia punya ekor dia satu hasta. Ni satu hasta, kan? Itu serban Rasulullah, dia punya ekor dia satu hasta, dia punya serban ni punya ekor. Dan Rasulullah dia ada kali ni dia memakai serban ada dua, ekornya dua, macam orang-orang tabligh pakai. Tu dia dua, satu di atas, satu di bawah, kan? Ada kala Rasulullah begitu memakai serban. Dan serban yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau pada hari-hari kebesaran, contohnya hari raya, hari Jumaat, Rasulullah memakai serban hitam, kan? Rasulullah memakai serban hitam. Maka pada hari-hari yang lain serban putih. Jadi dua warna yang dipakai oleh Rasulullah ni serban dia, serban hitam atau serban putih. Tapi dalam riwayat menyebutkan pada hari raya, sama ada hari Aidil Fitri atau hari Adha atau hari Jumaat, Rasulullah mengenakan serban hitam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi itu kita boleh tengok dalam kitab Syama'il tentang kesempurnaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana kehidupan dia. Maka memakai serban hendaklah berdiri, kerana dikatakan oleh sebahagian ulama, memakai serban ketika duduk boleh menyebabkan kemiskinan. Ini kata-kata ulama lah. Jadi ulama ni mungkin bila dia berkata tu ada sumber-sumber ambilan dia, ataupun orang beramal tu nampak dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ataupun izin ada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu boleh lihat dalam kitab Al-Adab. Disebut tu ada sumber dia tu, rujukan dia ada. Permasalahan sunat berkomor-komor dan istisyak, iaitu menghirup air ke hidung dengan kuat jika tidak berpuasa. Jadi kalau kita berkomor-komor ni ataupun istisyak ni, masuk air ke hidung ni, menghirup air ke hidung dengan kuat sampai ke kita punya atas. Itu terasa dia punya kepedihan air tu naik, kan? Itu kalau hari yang kita tak puasa. Sebab di dinding-dinding kita ni balaram, ada balaram. Itu yang baca kadang sengau, kan? Macam apa? Macam tebuan. Gitu. Sebab dia balaram banyak. Sebab balaram kita ni turun daripada otak, dia melalui hidung kita, kan? Sebab tu kita ni tuan-tuan kalau kena sesama tu ada hikmah. Tuan-tuan kalau kena sesama ni ada hikmah Allah Ta'ala bagi. Nah, ada orang tak suka kena sesama. Sesama ni bila kita kena tuan-tuan, sebenarnya dia membuang balgam yang ada lekat pada dinding-dinding kita punya otak ni. Dia akan kita buangkan. Jadi setahun tu Allah Ta'ala bagi maknanya servis tu. Ni doktor tak boleh buat. Pergi kat doktor, saya mau buang balgam, maut kata. Dia boleh hilang tu tuan-tuan, balgam ni, dengan sebab kita kena penyakit sesama. Nanti dia balgam tu akan turun.
daripada otak kita. Allah, hebat betul tuan-tuan, hebat. Kan? Sebab tu bila kita buang tu, dia keluar lagi, buang kita. Semua yang melekat di dinding-dinding kitanya hidung ni sampai ke otak kita ni bersih. Sebab tu dia kalau waktu kita kena demam sesama teruk, yang keluar tu hijau. Nah. Yang disimpan berapa lama tu? Dalam tempoh setahun. Tempoh setahun punya tu. Kan? Yang tak keluar, dia keluar hanya waktu kena orang sesama je. Sebab tu jangan marah. Kena sesama marah, buang ke hidung. Kan? Jadi tuan-tuan, hikmah Allah Ta'ala jadikan penyakit ni. Maknanya bukan sesuatu yang sia-sia. Sebab saya kalau kita tengok kena sesama tu, kalau kita tengok sesama sampai dah habis ni, dah tak keluar lagi, mana tu kita punya blower kita dah bersih lah. Blower tu dia dah bersih. Sebab dah tak keluar lagi lah. Lepas tu kita akan tengok kita punya sesama akan beransur-ansur baik. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, duk perhati, duk kaji. Kenapa ni? Sebab tu bila kita rasa berat kepala, sebab balaram banyak. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ni bukan waktu yang berpuasa, waktu intisyak ni disuruh sedut air tu sampai rasa pedih tu akan keluar lendi akan keluar daripada hidung kita. Kan? Jadi ini, jika berpuasa ulama khilaf, kalau bulan puasa jangan buat, sebab saluran ni dia sampai kepada rongga kita, rongga ke dalam, sampai kepada maidah, kita rasa. Jadi dengan sebab itu bulan Ramadan Rasulullah larang, jangan melampau-lampau. Ada yang mengatakan haram seperti pendapat Qadhi At-Tayyib, dan makruh seperti pendapat Banjani. Jadi itu semua adalah pendapat-pendapat ajalah tuan-tuan. Ada juga mengatakan sebaliknya, iaitu sunat, tidak kuat ketika berkomo-komo dan insyak itu, seperti mana pendapat Abu Sahbuk. Jadi ini adalah disebutkan bahawa pendapat-pendapat ni kita boleh tengok dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar. Ini kitab ni pun dah diterima dalam bahasa Melayu, boleh kita tengok. Dalam perkara mengusap leher, adakah leher ni termasuk dalam perkara yang wajib dibasuh, disapu, kan? Jadi kita tengok masalah perkara mengusap leher. Imam Rifai mengatakan ia sunat. Imam Rifai ni adalah imam mazhab Syafi'i. Sebaliknya Imam Nawawi mengatakan ia tidak sunat. Manakala para fuqaha Asy-Syafi'iyah daripada kalangan mutaqaddimin, iaitu terdahulu, berpendapat yang sama. Maka pengarang kitab Kifayatul Akhyar mengatakan pendapat inilah yang benar. Jadi kita megang kepada qaul qadim. Qaul qadim mengatakan bahawa maknanya menyapu leher ni, dia ni adalah sesuatu yang sunnah. Jadi sunnah, kan? Dan pendapat ini dinakalkan dalam kitab At-Tanbih. Mengikut qaul jadid, mengusap leher tidak sunat. Beliau bermaksud dalam masalah ini ialah dua qaul. Jadi yang mengatakan sunnah ini ialah qaul qadim. Sebab dalam mazhab Syafi'i ini ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim ketika mana Imam Syafi'i dia mengistimbatkan hukum dia di Baghdad, kan? Dia berada di Baghdad, tu qaul qadim. Tapi apabila dia berhijrah ke Mesir, jadi dia beristimbat hukum, maka hukum-hukum yang keluar selepas dia berada di Mesir semuanya adalah qaul jadid, kerana hasabul waqi' tempat dia berada. Adapun waktu di Baghdad, tu ketika mana hukum-hukum tu dia adalah waqi' Baghdad, sebab persekitaran orang dan sebagainya.
Dia jadi begitulah. Kalau di Mesir lain, berbeza. Dia punya perbezaannya berbeza. Jadi di sana bila sampai ke Mesir, jadi dia menggunakan qaul-qaul jadid, tak ada lagi qaul-qaul qadim. Jadi dia dalam mazhab Syafi'i ni ada dua qaul, tuan-tuan. Jadi orang kata macam mana dalam Syafi'i pun ada berselisih pendapat. Kita kena tengok. Kalau dia berdapat mengeluarkan pendapat itu, dia kata di Baghdad, itu maknanya qaul qadim, kan? Jadi hukum-hukumnya berlaku di Baghdad. Okey, sambung lagi. Faedah air wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan satu mud air, seperti di dalam hadis diriwayatkan oleh Sayyiduna, boleh baca Sayyiduna, Sayyidina, boleh baca belaka, bagi atas boleh, bagi bawah boleh, bagi depan boleh. Sayyidina boleh, Sayyiduna boleh, Sayyidina boleh, kan? Yang tak boleh tak baca. Itu tuan-tuan. Jadi Sayyiduna Anas bin Malik meriwayatkan satu hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsati amdadin. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berwuduk dengan satu mud air, dan mandi dengan satu sa', sehingga lima mud. Jadi kita tengok ukuran satu mud inilah 2 tapak tangan yang penuh dengan air. Jangan pakai tapak tangan kita. Tapak tangan kita kecil. Kalau tapak tangan kita ni tuan-tuan, dia kalau isi dalam botol mineral 600 ml tu tak penuh, kan? Orang Arab punya tapak besar. Jadi satu mud tu dia 600 lebih. Kita beli mineral tu ada yang 500 yang kita biasa beli tu. Dia ada yang besar sedikit 600 ml. Yang tu ikut tapak tangan orang Arab. Tapak tangan kita ni semua alo-alo, comel-comel mereka. Ada. Jadi kalau kita kaut ni tak sampai satu mud, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi satu sa' bersamaan dengan 4 mud. Jadi kira lah 600, 4 botol. Jadi Rasulullah mandi tau. Kalau Rasulullah mandi menggunakan 4 botol 4 botol satu sa'. Maknanya 600. Kita 1 kola, 2 kola, 3 kola. Kita lain main kola. Kita punya sa' kita kola. Sebab tu selagi tak kering air kola tu tak keluar. Tadi tunjuk tuan-tuan Rasulullah ni tak suka membazir. Tak suka membazir air, kan? Tengok buka air paip waktu ambil wuduk tu, buka je. Dia bersembang, lama tak nampak, buka je, kan? Macam kat rumah dia, kan? Orang kata tutup air dulu. Ni bukan kau punya, air bukan kau punya, masjid punya. Habis siapa yang bayar, kan? Cakap aku masuk air, masuk derma ni aku. Derma, daripada derma tu bayar duit air tau. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dibayar air itu dengan derma orang. Jadi tak boleh membazir, kan? Kalau kita tak derma, hukumnya haram kita membazirkan air. Sebab digunakan duit derma tu untuk membayar air, bil dan air, elektrik dan sebagainya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Bila tak ada air, semua angkat, semua jimat. Boleh pula naik sembahyang. Je keluar. Je. Wah, tak ada. Bukan main tekun, tak ada. Naik sembahyang pula tu, kan? Ni air keluar bukan main banyak. Lambat pula nak pergi sembahyang. Masbuk yang panjang. Yang dia pelik pula kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan?
Jadi satu sa' itu ialah 4 mud. Maka disebut dalam kitab Fiqh al-Islami wal Adillatahu, Syekh Wahab Zulaili mengatakan 1 mud bersamaan dengan 0.688 liter atau 688 ml. Makna satu mud ni tadi, dia ukurannya ialah 688. Kita mineral dia ada yang 500, ada yang 600 kan, besar sikit dia punya botol dia 600 ml. Maknanya kena tambah lagi lah, nak menggenapkan 1 mud. Jadi Rasulullah tu mandi tu, kalau botol yang besar tu saya tak pasti berapa ml lah. Botol yang besar kita bersih kan. 5 liter tu tak berapa ml tu. Kalau 5 liter, orang matematik dia tahulah 5 liter bersamaan dengan berapa ml sukatan dia kan. Kalau 5 liter yang kita beli tu, bayangkanlah Rasulullah mandi hanya dengan sebanyak itu. Sama ada ketika mandi hadap besar, sebanyak itu air dia. Macam mana Rasul buat mandi macam tu? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia mandi, dia mendahulukan dengan wuduk, mendahulukan meratakan air pada anggota-anggota wuduk. Jadi sebahagian daripada air ketika mandi dah kena dah waktu berwuduk. Jadi Rasulullah tak perlu lagi menggunakan air yang banyak untuk mengambil hadap besar. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kan. Jadi tidak ada istilah pembaziran di dalam penggunaan air, sebab negara Arab susah air kan, susah. Kalau pergi ke Jordan, air kena beli 1 tanker 400 dinar. 1 tanker nak penuhkan masuk ke dalam kita punya rumah tu, kena beli 400 dinar. 400 dinar, 1 dinar RM6 Malaysia. Kalau 400 mahal air tuan-tuan. Nilai. Kita sini kan, kerana airnya senang, sebab tu kita kurang menilai kan. Okey, tuan-tuan, masuk kepada fasal yang ke-7. Pasal yang ke-7, pengertian niat dan tertib. Maksud niat. Faslun, an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun wa waqtuha inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Tengok tuan-tuan, ini perbahasan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kalau ada orang yang tak mau guna, yang dikatakan niat qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi wa muhalluha qalbun, kalau orang tak nak guna, jangan condemn orang yang bermazhab Syafi'i. Kalau kau mazhab lain, jangan condemn, sebab ini pegangan dalam mazhab Syafi'i. Sebab dalam mazhab Syafi'i niat ada tempat dia. Kan? Niat ada tempat. Sebab niat termasuk di dalam rukun. Dalam mazhab Syafi'i, niat termasuk dalam rukun. Adapun mazhab yang lain, dia sebagai wajib. Perkara wajib. Dia tak masuk dalam rukun. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab mazhab Arba'ah. Mazhab 4 membicarakan tentang niat. Jadi dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa niat itu berkehendak melakukan sesuatu, lalu terus serentak melakukannya. Maknanya apa? Niat yang tidak terus dipraktikkan dengan perbuatan tidak disebut niat.
tetapi azam ataupun keinginan. Ini pada pegangan mazhab Syafi'i. Sebab tu kalau orang lain dia tak mau ikut itu, tapi jangan menyalahkan kita. Jangan menyalahkan orang-orang yang berpegang dengan mazhab Syafi'i. Zaman ni susah nak, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati. Ulama ni dia tak suka dengan orang lain. Dia ni tengok orang lain beramal, dia tak suka dengan kita. Dia nak suruh orang ikut dia. Mana boleh. Kita ni kan ada ulama-ulama yang terdahulu berbeza pendapat, mereka tak pernah berbalah. Mereka tak pernah berbalah pun. Jadi hormatlah pandangan mazhab. Dalam bermazhab ni tuan-tuan kena berlapang dada kan dengan mazhab. Jadi ini kita kena tengok, ini pegangan dalam mazhab Syafi'i. Kata apa? An-niyatu qasdus syai'. Niat itu ialah berkehendak melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, serentak dengan melakukannya. Niat berkehendak melakukan sesuatu, terus buat. Wa muhalluha qalbun. Tempat ni mana? Tempat niat mesti di hati. Kan? Jadi ada mazhab yang berpendapat boleh lagi sebelum semayang lagi boleh niat. Itu pegangan dia. Sebab apa? Sebab mazhab Syafi'i berpegang al-umuru bi maqasidiha. Setiap perbuatan tu dia bergantung kepada niat dia. Jadi niat itu salah satu daripada kaedah usul fiqh, al-umuru bi maqasidiha, maka dia punya dalilnya innamal a'malu binniyat. Setiap amal tu kan dengan niat. Maka niat tu ada tempat dia. Nak basuh muka, nak menjatuhkan niat, ada tempat dia. Waktu basuh muka, tempatnya muka. Bila ketika mana air sampai ke muka, baru jatuh niat. Jangan niat kat rumah, aku nak ambil semayang, sampai je tempat tu basuh je, tak ada niat dah. Itu bukan niat namanya. Sebab mahalli dia, dia punya mahallah, mana tempat dia tak ada. Kan? Jadi mesti maknanya berkehendak melakukan sesuatu beserta dengan perbuatan. Dan tempat ni mesti di hati, dalam hati kita. Maka dia kata tempat niat itu ialah dalam hati. Mutalafuz adalah sunat. Mengucap dengan lisan, talafuz itu sunat. Talafuz bin niyah, ini talafuz. Usalli fardhu zuhri, usalli fardhu maghribi, itu talafuz. Talafuz bin niat, laisa bin niat. Dia bukan niat, itu cuma ucapan. Bagaimana dalam mazhab Syafi'i? Itu sunat. Kalau ada orang semayang, kita ni semayang, nanti semayang isyak, tak ada pun usalli, tak ada. Sah tak semayang? Sah. Yang pentingnya dalam hati dia, Allahu Akbar. Maka muqtarinan bil qalbi. Nak dia jatuhnya di hati dia. Nak ada qasad ta'arud ta'yin tu ada. Selesai. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati, talafuz ni dengan lidah, Adapun niat bil qalbi itu apa yang terlintas dalam hati kita. Nak buat apa sekarang? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey. Begitu juga dalam masalah mengambil wuduk. Mengambil wuduk ni mesti ketika mana air tu, niat tu, airnya bila nak jatuhkannya air sampai kepada muka, baru waktu tu niat disertakan dengan niat. Naik tangga belum basuh muka lagi, niat saja aku ambil wuduk, sampai tu kat kolam ambil basuh je, tak jadi. Dalam mazhab Syafi'i ini tak boleh pakai. Ni kita membicarakan dalam mazhab kita.
Sebab apa? Sebab dah ada garis panduan dia. Garis panduannya telah ada, dibuat oleh ulama. Bukan kita cakap-cakap je tuan-tuan. Telah maknanya dimanuskripkan. Nah, dah ditulis yang tak boleh berubah. Jadi ini. Dan maksud tertib alla yuqaddama udhun ala udwin. Tertib itu adalah tidak mendahulukan membasuh anggota wuduk atas anggota yang lain. Mana tertib ni? Mana dulu? Muka, tangan sampai siku, nyapu rambut, kaki sampai buku lali. Mana kena tertib. Jangan muka, kaki, naik tangan sampai siku, apa tu sapu kepala. Tu songsang namanya. Jadi kita kena pegang apa yang dikatakan tertib kan dalam bab ibadah. Jadi tuan-tuan dah tahu maksud niat tu macam mana kan, supaya jangan ada perbalahan lagi kan. Ada perbalahan. Kalau tengok YouTube tu tuan-tuan, tengok apa yang dihantar dalam situ tu, cancel aja. Buat peningkan kepala. Lepas tu dia hantar soalan, ustaz cuba tengokkan tu, betul ke tak? Allah, dah aku ajar dah baca dalam kitab. Dia hantar lagi WhatsApp tu, suruh kita ulas pula. Membazir, buang waktu je. Penat aku type nak jawab ni. Kita pula bukan jenis yang menghantar WhatsApp selalu pula kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat ni, itulah penting duduk dalam majlis ilmu. Itulah pentingnya, supaya kita punya masalah tu terungkai kan, terungkai masalah. Sebab apa? Kerana ada panduannya. Apa dia panduannya? Kitab ni, kitab. Panduannya ada, kitab. Bukan main cakap-cakap kosong aja. Kalau salah, tengok dia. Dia tengok pada kitab kan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, fasal yang ke-8, pembahagian air. Faslun al-ma'u qalilun wa kathirun. Nak membicarakan tentang pembahagian air. Air sedikit, air banyak. Macam mana nak kira air banyak, air sedikit? Fal qalilu madunal kullataini. Yang dikatakan sedikit itu ialah air yang sedikit tu ialah kurang daripada 2 kullah. Maknanya dalam ini hukum fiqh. Perbicaraan dalam hukum fiqh. Yang dikata air sedikit kurang daripada 2 kullah. Nanti dia akan bagi 2 kullah tu macam mana. Dan air dikata wal kasiru kullatani fa aksaru. Yang dikatakan air banyak ialah air yang 2 kullah atau lebih daripada itu. Mata wal qalilu tanajjasu bi wuqu'in najasati fihi. Air yang sedikit kalau masuk maknanya air masuk najis kepadanya kan. Air yang sedikit ni kalau sekiranya masuk najis, maka menajiskan. Menajiskan. Air tu jadi najis sebab dia kurang. Jadi fahamlah kita tuan-tuan, mana-mana air yang masuk najis, dia kurang daripada 2 kullah, tak berubah ke, tak ada warna ke, tak ada bau ke, dia tetap najis sebab dia istilah air sedikit. Air yang sedikit kena buang kan, walaupun dia tak berubah warna, tidak berubah rasa kan. Kadang-kadang di soal kita tu, dia hantar WhatsApp berbalik-balik soalan dia, berbalik-balik soalan. Alah, pening kepala lah. Kita kata datanglah kelas. Datang kelas, dengar datang kat kelas kan. Nak terang dalam WhatsApp ni tekanan tidak menyampaikan akan dia punya mesej dia, matlamat tak sampai
Kerana dia terhad. Kadang kita terang macam ni, dia faham lain. Susah tuan-tuan. Kan? Kalau kita tak jawab, dia kata, ustaz lokek ilmu. Lemah betul. Ustaz nak masuk neraka ke? Aduh, dia punya cakap tu bisa tuan-tuan. Kan? Sampai ke hati bisa dia. Ustaz ni lokek ilmu. Kan? Teranglah kita ni ada masalah. Datanglah kelas. Kan? Jadi susah kita tuan-tuan. Kita jadi susah. Kenapa? Kita pula bukan jenis pandai laju macam orang yang tiap-tiap hari main komputer, yang main WhatsApp. Nak cari huruf tu puas perhati. Kan? Nak type S dekat dengan D, tertekan D, baca-baca balik. Apa pula kalimah ni lain bunyi kan? Tak reti je. Sebab tu susah. Jadi susah. Kalau datang kelas macam ni senang. Ada masalah? Ustaz, saya ada masalah. Boleh jawab. Kan? Kita boleh jawab. Senang cerita. Jadi tuan-tuan, maka dia kata apa? Wal qalilu, kalau air yang sedikit tadi, air yang kurang daripada 2 kula. Kalau air yang banyak, iaitu air yang lebih daripada 2 kula, dia 2 kula atau yang lebih. Ukuran itu ni tuan-tuan. Jadi inilah yang disebutkan kepada kita. Okey. Dia tengok kita punya, dia sebut dekat situ iaitu air. Lihat pembahagian air. 7 jenis air yang boleh diguna bersuci dalam perbincangan sebelum ni. Air yang boleh guna bersuci. Kan? Air yang dia ada 2 je. Daripada 7 tu dibagikan pada 2. Yang turun daripada langit, yang keluar daripada bumi. Carilah apa dia air yang keluar daripada langit. Turun daripada langit, keluar daripada bumi. Kan? Air yang turun daripada langit, walau dia sekali warnanya pink sekalipun, ataupun air daripada langit turunnya jalur gemilang, tetap dia mutlak. Ustaz, adakah air jalur gemilang? Dah kalau Allah nak turun kan? Ya tak? Mustahil ke? Waktu saya pergi ke Palestin tuan-tuan, air salji memang turun seketul-ketul salji. Kita dulu belajar je, air salji itu termasuk air mutlak. Pergi ke Palestin, hujan pada waktu tu, musim hujan, turun air salji seketul-ketul, turun gitu. Rupanya air salji ya. Kita pula orang kampung tak pernah main salji. Orang-orang Arab semua menyeruk, sejuk. Kita pula bukan main merdeka, balik demam. Malang sungguh. Sebab tak pernah main salji. Kan? Jadi kan. Memang betul turun seketul-ketul. Air salji itu turun, tak pecah. Masya Allah. Air salji, air embun, air hujan, itu kan semua turun daripada langit. Warna apa sekalipun dia tetap mutlak. Air yang keluar daripada bumi, macam-macam air ada kan? Jadi itu semua dah dibicarakan. Okey. Kemudian kurang daripada 2 kullah. Macam mana yang diistilahkan 2 kullah? 2 kullah ni nak disukat. Boleh tak air 2 kullah ini disukat? Dengan kiraan metrik ke? Dengan kiraan Baghdad ke? Boleh tak? Ulama-ulama dulu dah kira dah. Maka dia kata, Imam Abu Suja' mengatakan 2 kullah itu ialah seberat 500 pound. Dulu pound lah. Ataupun ritl, 500 pound atau ritl Baghdad. Menurut kaul, iaitu pendapat yang asah, maknanya lebih sahih. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya apabila air telah sampai 2 kullah,
dengan ukuran kullah orang hajar, ia tidak boleh menjadi najis oleh apa-apa pun. Nanti di segi bawah ni ada ukuran dia tuan-tuan, disebut dia. Dia disebut ada berapa tu. Okey. Apa yang Imam Syafi'i berkata, guruku Ibnu Jurayj berkata, aku faham ukuran 2 kullah hajar. 1 kullah hajar boleh memuatkan 2 qirbah, iaitu 4 pengisi air dari kantong air yang diperbuat daripada kulit. 1 qirbah ni dia 1 kulit kambing dijahit kan, dikeringkan dulu, disamak, dijahit, lepas tu nanti dibuatkan muncung kat depannya. Air tu tak akan keluar, lepas tu gantung dekat dinding kan, gantung kat dinding. Bila nak minum, buka dia punya moncong tu, minum, lepas tu ikat balik, ikat balik macam ni, dilekepekkan. Tu orang-orang Arab, dia mengantung di tiang-tiang 1 qirbah, 1 kulit binatang tu dijahit, masuk air dalam, sejuk. Jadi tuan-tuan, buat orang dulu tak ada kendi tak ada, teko tak ada, mereka guna itulah kulit binatang. Kemudian apa yang dipaham oleh Imam Syafi'i daripada perkataan gurunya lebih sedikit adalah setengah qirbah. Ini boleh kita tengok dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ukuran 1 qirbah biasanya tidak lebih daripada 100 pound. Jika 1 kullah bersamaan dengan 2,5 qirbah, maka 2 kullah bersamaan 5 qirbah. 5 qirbah bersamaan dengan 500 pound Iraq. Okey, kita tengok ukuran moden. Ni kirbah ni payah, Ustaz tak nampak kirbah ni benda kan. Tak pernah nampak pun kantong isi air daripada kulit ni. Kalau pergi ke negara-negara Arab kita ada jumpa tuan-tuan kan, kirbah tu dijual kan. Kena pergi ke pasar-pasar ni lah nak cari benda ni, pergi pasar kan. Dia tak jual kat dalam shopping. Dalam shopping tu kendi, bukan kirbah. Bagi kirbah satu, gila ke? Mana ada jual kirbah dalam shopping? Ya tak? Okey. Maka dia kata 4 persegi. Kalau bekas, bentuk bekas ni ukurannya 4 persegi 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Panjang 60, lebar 60, dalam 60. Itu bermakna dia punya ukuran dia ialah 2 kullah. Kan? Itu dia ukuran moden. Kan? Kalau sekiranya dia berbentuk tabung, silinder macam yum kan, berapa dia punya ukurannya? Tingginya 120 cm dan diameternya 50 cm. Panjangnya ke bawah, tinggi 120, diameter dia 50 cm. Itu mencapai 2 kullah. Timbangan berat 500 kati Baghdad bersamaan dengan apa? 192 kg. Tu 2 kullah. Boleh ditimbang kan? Air tu boleh ditimbang. Iaitu tin, kalau guna tin minyak tanah 13 tin. Kita dulu kat kampung, mak kata penuhkan kullah. Kita tahu kalau penuhkan kullah ni 13 tin minyak tanah mesti ambil masa 1 jam. Sebab dulu kita orang kampung mana ada pipe, pakai pigi. Pakai kandau daripada maknanya dia punya kandau tu daripada buluh kan, ataupun pokok apa nama, pokok nibung. Orang sekarang mana ada pokok nibung, dia tak kenal. Yang ada nibung tebal je kan? Itu dia tahu nibung tebal. Pokok nibung dia tak pernah tengok, sebab pokok tu pun dah tak ada. Orang dulu guna pokok nibung untuk buat apa? Centong satu, buat dia tahan. Buat gelegar dapur.
Orang kata apa nak sebut ni? Pelantar. Pelantar. Sekarang orang pun sekarang tak kenal pelantar dah. Kan? Dia kena pelantar yang makannya. Nah, pelantar tu dibuat pokok daripada pokok nibung. Dia belah nibung tu, bab dia paling tahan. Dia kena air lagi dia kuat. Lagi satu orang guna kandar, buat kandar. Oh, itu tahan tuan-tuan. 2 tin minyak tanah angkat tau. Jadi kita kalau mak suruh penuhkan air kola sebelum pergi sekolah. Sebelum pergi sekolah mak kata mesti penuh air kola. Mak balik nanti daripada sawah pergi kebun, air kola mesti dah penuh. Menangis tu. Kan? Kandar yang dibawa dengan air dalam tin tu sama tinggi dengan orang. Sampai kat rumah air tinggal separuh je. Daripada 1 jam, 2 jam menangis. Sekarang mana ada orang rasa kolah-kolah ni, mana ada orang rasa. Nak cerita tuan-tuan pengalaman dulu ke? Pengalaman. Kan? Mana ada. Tak cukup, sambung besok. Air tinggal balik, tinggal separuh. Pergi bukan main jauh tuan-tuan. Jauh pergi, setengah kilometer. Kan? Hari ni air dalam rumah, paip. Itu pun tak semayang. Air paip kat dalam rumah. Besok air paip dekat tepi katil. Buka je ambil semayang. Bancur semua ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang dulu dia ada kendi. Sebelum malam mesti isi kendi. Besok nak bangun ambil wuduk. Hari ni kendi tu dah masuk muzium. Dah tak ada. Jadi tuan-tuan, 13 tin minyak tanah bersamaan dengan sukatan 2 kula. Itu kita nak kira. Dan yang terakhirnya dia kata apa? Kalau ukuran liter 216 liter mengikut Al-Faqih Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqh Islami wal Adilah tu, iaitu sebanyak 270 liter. Jadi tuan-tuan tahu dah sekarang ukuran 2 kulah ni macam mana. Masuk najis, kalau sekiranya 2 kulah nak jadi najis kalau dia berubah salah satu daripada 3 sifat: bau, rasa, warna, baru dinajis. Kalau tidak berubah, dia tetap air itu jadi mutlak lagi. Tapi air yang sedikit, yang kurang daripada 2 kulah, masuk najis. Jadi kita dah faham dah. Nanti nak beramal senang, kan? Nak beramal senang. Jadi kita insya-Allah kita sambung lagi bicara kita dalam membicarakan bahagian air insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi